Hadis yang ketujuh daripada bab dan 93 daripada kitab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnada aw mautan mujhaza aw ad-dajjal fasharru ghaibin yuntazar aw as-sa'ata was-sa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kamu mengerjakan amalan, jangan tunggu-tunggu lagi. Adakah kamu menunggu 7 perkara sehingga kamu berdepan 7 perkara? Adakah kamu menunggu 7 perkara ini malaikat setelah menjadi fakir yang dilupakan, kaya yang melampau, sakit yang merosakkan, tua yang mencelarukan, mati yang disediakan, dajjal yang merupakan seburuk-buruk perkara yang gaib yang ditunggu, ataupun hari kiamat, maka hari kiamat itu lebih menggoda dan lebih pahit. Ada riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini adalah amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyegerakan amal. Jangan tunggu lagi datangnya 7 perkara. Bila mari 7 perkara ni tak ada nak buat amal. Mari 7 perkara ni. Sebelum mari, buat dulu amal ni. Adakah kamu menunggu fakir yang dilupakan sehingga jadi apa kedana tak ada apa satu orang pun dak hera kita, tak dia nak buat apa? Dilupakan. Fakir yang dilupakan. Dengan sebab itu Nabi menyebut miskin, tak sebut fakir, berlindung daripada fakir. Allah mi'audzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung daripada kufur dan fakir. Fakir ni dengan makna tak ada harta, teruk sangat. Kalau miskin ni susah, tapi boleh cari makan, susah kehidupan. Miskin. Miskin lain cerita. Kalau fakir ni berat. Siapa minta sedekah, siapa orang tak layang minta sedekah. Nak tunggu siapa tangga tu baru nak mengerjakan amal yang soleh. Ataupun kaya yang melampau, harta banyak lupa ke diri. Banyak doa harta, nak cari banyak lagi, nak cari banyak lagi, nak cari banyak lagi, sehingga takut nak buat apa. Melampau tak dari halal dan haram. Melampaunya, melampau memuahkan hawa nafsu apa saja. Melampau sehingga Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya manusia itu kalau diberi satu lembah daripada emas pun tidak akan puas. Dia akan mahu 2 lembah. Beri 2 lembah pun dia tidak akan puas lagi. Nak 3 lembah. Sehingga dimasukkan tanah ke dalam mulutnya. Barulah dia puas hati. Mati dia nak buat apa. Akan jadi begitu, tak puas. Dan kita baca dalam laporan berita bagaimana berlakunya orang-orang kaya yang bunuh diri di negara-negara kafir. Kalangan hartawan, jutawan, bilioner, harta terlalu banyak, bunuh diri. Di antaranya bintang-bintang filem yang hartanya banyak, rupanya cantik, lawa, bunuh diri. Bunuh diri. Habis hak, tak boleh. Akhirnya bunuh diri, punuh rana. Orang-orang kaya di negara barat, hartanya banyak, tak tahu nak jaga anak dengan harta, anak hilang. Akhirnya tulis surat wasiat, kalau aku mati beri ke anjing harta aku. Ini disebut dalam surat khabar. Kerana anjing yang duduk tolong dia pergi beli barang, kedai awak balik buah pitih dalam baku, anjing dia beli barang,
makanan. Anjing balik pula, dia latih anjing. Anak tak ada, anjing tu dia jaga dia. Akhirnya tulis surat wasiat beri ke anjing. Ini, adakah nak tunggu kaya sampai begitu? Au maradan mufsida, sakit yang menyebabkan tak boleh dia buat apa. Sakit ni disebut dalam hadis, barang siapa yang mengerjakan amal di masa dia sihat. Masa dia sihat, dia buat amal yang soleh. Semayang, pergi masjid, menuntut ilmu, sedekah, tolong orang masa dia sihat. Tiba-tiba dia sakit, tak boleh nak buat. Dia beri kepadanya pahala kebajikan sebagaimana pada masa dia sihat. Kalau dia sabar dalam menghadapi kesakitan itu pula. Apalagi dia sabar, ingat masa dia sihat, dia pernah buat ni, tapi tak boleh nak buat dah, maka dapat pahala macam buat juga. Ini kelebihannya. Oleh kerana itu, kena buat sungguh-sungguh masa kita sihat. Buat apa saja amal yang soleh. Kebajikan kita dengan Tuhan, kebajikan kita dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan anak beranak kita, silaturrahim, dengan waris-waris kita, dengan saudara mara kita, dengan manusia, dengan binatang. Buat kebajikan. Semuanya ada kebajikan belaka dalam semua kehidupan dunia ini sebelum kita sakit. Au haraman mufnada, ataupun tua sehingga tak boleh nak cakap dah. Cakap gelulung dia dah, bolong angok dah. Nak baca Quran tak boleh, nak berzikir tak boleh, nak cakap pun tak boleh, nak betul lidah dah. Jangan tunggu pada masa itu barulah nak buat benda-benda yang baik. Tak boleh nak buat, tunggu. Aw mautan mujhaza, mati yang dia sediakan. Kalau mati yang disediakan lagi tak boleh nak buat apa. Disebut dalam hadis manusia tu dihantar. Bila dia mati, dia meninggalkan 3. Meninggalkan amal yang soleh, meninggalkan anak beranak, saudara mara, kawan, meninggalkan harta. Sebaik saja dia mati, yang mulia sekali berenggan dengan dia harta dia. Harta dia berenggan dengan dia. Yang bersama dengan dia kain kafan. Itu saja bersama dengan dia. Dan alat-alat kematian itu sama dengan dia. Lepas tu yang bersama dengan dia, adik-beradik dan kawan-kawan yang rapat dengan dia. Sanggup gator kat kubur dia. Sanggup gator kat kubur. Tak ada anak kita ke, bini kita ke, suami kita ke, kambuh sekali nak tak? Jangan. Nak kambuh sekali. Tak ada orang yang sanggup begitu. Dan agama pun tak suruh begitu. Salah dari segi agama, kambuh. Macam orang Hindu buat. Dulu pada masa Islam masuk ke India, bila suami mati, isteri dibakar sama. Bila isteri mati, suami tak dibakar sama, ngelak. Ngelak pula. Bila Islam masuk, Islam hapuskan perkara ini. Tetapi orang putih kata dia yang hapuskan tu bohong, nak tutup peranan Islam. Bukan orang putih ni lebih jahat pada Hindu lagi. Zaman jahiliah dia. Islam yang membetulkan kehidupan manusia. Membetulkan kehidupan manusia. Bila mati, amal yang soleh. Amal yang soleh yang lebih baik ialah amal yang memberi manfaat yang berpanjangan. Yang berpanjangan, yang tidak ada khilaf di kalangan ulama berpanjangannya. Ilmu yang memberi manfaat. Sama ada kita mengajar orang, ataupun kita beli Quran letak di masjid, beli buku-buku agama yang memberi manfaat, diwakafkan, cetak buku agama yang diwakafkan. Ini ilmu yang berpanjangan. Ataupun bantu pelajar dengan duit kita. Kita nak belajar tidak dah, bantu duit. Atau pelajar belajar agama, belajar ilmu. Amal yang soleh. Yang memberi manfaat walaupun kita telah meninggal dunia. Telaga, zaman dulu telaga yang diwakafkan. Apa saja diwakafkan? Masjid yang dibina dengan sumbangan kita. Tempat orang belajar agama yang kita sumbang, yang memberi manfaat kepada manusia yang kita sumbang. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama. Anak yang soleh yang mendoakan untuk kita,
kawan-kawan yang baik yang mendoakan untuk kita, ini tidak ada khilaf kalangan ulama. Adapun panggil orang ratik, beri upah ratik, beri upah orang mengaji, ini benda yang khilaf kalangan ulama. Ada ulama kata siapa, ada ulama kata tak siapa. Jadi pitih ni pada guna upah orang ratik, upah orang mengaji, baik beri sumbangan ke masjid. Masjid itu berpanjangan sampai bila-bila selagi adanya masjid. Kalau beri upah orang mengaji, khilaf ulama. Ada ulama kata siapa, ada ulama kata tak siapa. Kalau siapa pun mengaji masa itu saja, sekadar itu saja. Itu saja. Adapun wakaf yang berpanjangan, sedekah jariah, ini berpanjangan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ilmin yuntafa'u bihi, wa sadaqatin jariyah, wa waladin salihin yad'u lahu. Ataupun ilmun yuntafa'u bihi, wa sadaqatun jariyah, wa waladun salihun yad'u lahu. Bila matinya seorang anak Adam, terputus amalannya malaikat 3 perkara. Ilmu yang diambil manfaat, sumbangan, harta yang berpanjangan kebajikannya, dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Itu dia. Benda yang berpanjangan. Bila seorang itu mati, yang lain daripadanya tidak berpanjangan, tak berpanjangan. Awid dajjal pasyadu ghaibin yuntazar. Ataupun dajjal. Dajjal ialah seorang manusia yang dilahirkan di akhir zaman dari kalangan bangsa Yahudi. Sebelum Allah Ta'ala menghapuskan Yahudi dari muka bumi, kerana orang Yahudi ini membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul, membunuh ulama-ulama yang banyak sepanjang zaman dan seluruh dunia. Ada pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin Islam yang dia berasa pengaruh dia besar, dia cari, dia bunuh. Ini kerja Yahudi di seluruh dunia. Dia buat perkara ini. Yang fikiran dia hebat akan dibunuh. Ini kerja Yahudi. Nabi-nabi dia bunuh. Yang boleh dia bunuh, bunuhlah. Yang dia tak boleh bunuh, tak boleh bunuh juga. Dan Allah Ta'ala hukumkan Yahudi ini dihapuskan di akhir zaman. La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud wa hatta yakhtabi al-yahud wara' al-hajar was-shajar. Faqala al-hajar was-shajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu illa sajaratul gharqat fa innaha sajaratul yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi berlindung di sebalik kayu dan batu. Kayu dan batu memberitahu, wahai orang Islam, ini dia Yahudi di belakangku, sila datang bunuh dia. Malaikat pokok gharqat. Pokok ini pokok Yahudi, kata Nabi. Dan hari ini Allah Ta'ala tunjukkan tanda akhir zaman. Orang Yahudi telah berjaya mendirikan negara Israel. Negara Israel didirikan oleh orang Yahudi di Palestin tahun 1948. Ini berlaku. Apa yang Nabi sebut sudah ada tandanya. Apabila orang Islam mengalami kelemahan, punca orang Islam sendiri, orang Islam Arab yang tahu Quran, menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah, Allah Ta'ala balas dengan jatuh negeri-negeri Arab dijajah, dan penjajah membahagi sesama mereka-mereka yang menyokong penjajah untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Negeri-negeri Arab yang ada hari ini ialah negeri-negeri yang diberi pesaka oleh penjajah kepada pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, raja-raja yang menyokong untuk menjatuhkan Utsmaniyah. Itu hak yang ada pada hari ini. Macam-macam hak jadi raja, jadi ketua, jadi Tok Mulu, jadi ketua JKK, dia beri bahagian belaka. Dengan sebab itulah ada negeri besar, ada negeri yang kecil di negeri Arab ni. Ini dia. Hak kecil tu bakal ketua JKK masa tu. Dia beri ambil ni. Kerana menolong British dan Perancis mengalahkan kerajaan Utsmaniyah. Dan Theodor Herzl yang mengadakan perjanjian, yang minta dengan Sultan Abdul Hamid tolak
halau, dan jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Tuhan buat juga orang Yahudi yang dibunuh di Spanyol. Spanyol ialah kerajaan Islam yang dijatuhkan oleh Kristian. Banyak orang-orang Yahudi yang dibunuh di Spanyol melarikan diri, tak ada tempat melarikan diri, dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang Yahudi. Orang Islam ada negeri dia, orang Yahudi pun lari ke negeri orang Islam. Maka kerajaan Osmaniyah memberi perlindungan kepada orang Yahudi yang dibunuh di Spanyol. Tapi Yahudi ini jenis makhluk yang tak balas jasa orang. Dan dia berjuang untuk balik juga ke Palestin, nak rapah negeri orang Islam. Kerana ada impian dia ialah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang memerintah dunia. Perjuangan yang ditajuk oleh Freemason, satu pertubuhan Yahudi, pertubuhan bawah tanah dia, dan Zionis, cabang-cabang dia yang mencipta berbagai-bagai ajaran dalam dunia, komunis, sosialis, kapitalis, hipis, macam-macam ajaran ciptaan ahli-ahli falsafah Yahudi untuk merosakkan dunia, merosakkan politik, merosakkan ekonomi, merosakkan keamanan, supaya semua bangsa yang bukan Yahudi lemah dan Yahudi yang berkuasa. Dengan menubuhkan negara Israel melalui perjanjian di antara Theodor Herzl yang lari daripada Turki setelah gagal berunding dengan Osmaniyah, berunding dengan Lord Balfour, iaitulah Menteri Luar British, maka dibuat perjanjian, kalau sekiranya berjaya menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, maka Barat akan beri Palestin kepada orang Yahudi. Maka jatuhlah kerajaan Osmaniyah, negeri Arab dibahagi-bahagi dan Palestin tak dibahagi. Orang Palestin sudah ramai di situ. British tetap memegang kerajaan Palestin di bawah jajahan dia, dan dibawa masuk orang-orang Yahudi ke Palestin melalui perjanjian Balfour. Dibawa masuk. Negeri Arab yang dibahagi ini dikenali perjanjian Sykes-Picot. Sykes Menteri Luar British, Picot Menteri Luar Perancis, yang buat satu perjanjian yang lain untuk bagi-bagi negeri-negeri Arab, sesama kuasa-kuasa penjajahan. Kemudian Palestin kekal di bawah British buat masuk Inggeris, buat masuk orang-orang Yahudi, bertempur orang Arab dengan orang Yahudi, dan Yahudi bawa harta yang banyak, duit yang banyak, dan beli tanah dengan harga yang semahal-mahalnya. Oleh kerana orang Palestin nak duit sangat, jual tanah. Mufti Palestin Al-Amin Al-Husaini memberi fatwa haram jual tanah pada orang Yahudi. Tak berjadi haram dah, nak duit, jual juga. Setelah banyaknya tanah orang Yahudi tahun 1948 diisytiharkan negara Israel, dan di sana ada mazhab ortodok Yahudi yang mengharamkan penubuhan negara Israel. Kerana kata mazhab ni, kalau tubuh negara Israel bermakna orang Yahudi gali kubur sendiri. Dia pun tahu, ulama-ulama Yahudi pun tahu kubur dia di situ. Oleh kerana itu ada ulama-ulama dia mengharamkan balik di situ, mengharamkan tubuh negeri Yahudi. Tapi pergi juga, Tuhan jadikan begitu. Maka dia datang beramai-ramai, bertempurlah sehingga Tuhan tentukan masanya. Kemuncaknya akan berlaku peperangan yang besar dan melahirkan seorang pemimpin di kalangan Yahudi yang disebut oleh Nabi dengan Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal akan muncul dan menjadi ujian yang sangat dahsyat. Semua Nabi-Nabi zaman dahulu mengingatkan umat dia minta lindung dengan Allah daripada Dajjal ini, menunjukkan dahsyatnya ujian dia. Di mana di masa datangnya ujian ini, cuaca dunia akan berubah dengan teruknya, sehingga satu hari menjadi setahun, satu hari menjadi sebulan, satu hari menjadi seminggu, satu hari seperti hari-hari biasa. Dalam masa 40 hari saja. Fikirlah bagaimana kalau satu hari itu setahun. Matahari berjalan lambat dalam keadaan yang panas, sudah tentulah pokok
segala air akan menjadi kering. Di masa itulah berlakunya ujian Ad-Dajjal. Dan hari ini ahli-ahli sains membuat ramalan perkara ini boleh berlaku dengan manusia membuat senjata-senjata nuklear yang diuji di Rusia, diuji di lautan Pasifik, diuji di lautan Atlantik, diuji rata-rata di padang pasir Asia Tengah. Letupan yang kuat senjata nuklear meretakkan bumi, menyebabkan paksi bumi tergalak, menyebabkan musim dunia menjadi berubah. Hujan yang tidak menentu, panas yang tidak menentu, akan tiba masanya. Hasil yang tidak menentu, akan berlaku peperangan, mengubahkan cuaca, apalagi menggunakan senjata yang canggih, dan kemuncaknya melahirkan Dajjal daripada Yahudi. Bermakna Yahudi akan menawan sebahagian daripada bumi, melahirkan Yahudi berkuasa, dan orang Islam juga berkuasa. Di masa itu munculnya Dajjal daripada Yahudi. Nabi kata akan timbul di antara Iraq dan Syam. Dajjal ni Nabi sebut dah. Ada orang pergi perang dah nak tunggu Dajjal lah tu. Nak tunggu Dajjal. Semangat tinggi sangat, tak tahu kala. Semangat tinggi nak pergi berjihad sangat. Agi cari kuah kata. Kena baca hadis semua ni. Jangan baca satu hadis saja. Semangat nak berjihad, pergi tunggu Dajjal di situ. Dajjal akan muncul di antara Iraq dan Syam. Di situ akan munculnya Dajjal. Yang memimpin orang Yahudi dan memimpin pengikut-pengikutnya yang sudah ada. Di antaranya orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel, yang datang di seluruh pelosok dunia akan datang ke situ. Dan di antaranya Yahudi Aspahan yang sedang berkumpul di Iran. Aspahan di Iran. Orang Yahudi dah ada di Aspahan. Di situ ada kumpulan Yahudi di situ. Yang akan menjadi bala tentera Dajjal yang menyokong, yang mendukungnya. Menjadi ujian yang sangat dahsyat. Kerana pada awalnya Dajjal dia mengaku sebagai seorang yang soleh, seorang yang baik. Dia mempunyai sihir yang boleh menggoda orang. Ini bahaya. Dan sebab itu Nabi kata kalau dengar jangan pergi, larilah di bukit, di gunung, di mana-mana, jauhkan diri. Jangan berasa kita ni kita gagah, jangan. Nabi kata ini disebut dalam hadis. Kerana sihir dia sangat kuat, sihir dia. Kemuncaknya dia mengaku jadi Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Dan dia boleh memanggil ayah dan ibu, datuk nenek yang sudah mati. Boleh memanggil. Datang congek-congek, ayah kita mati dah. Awang, ni Tuhan kita sungguh ni. Tengok ayahmu. Ya sungguh ni. Ni jangan main. Ini dia punya, Tuhan beri ke dia pada begitu. Mengapa nak menguji manusia dalam menghadapi ujian yang dahsyat ini? Ujian yang sangat dahsyat akan dialami dan mana-mana kampung, bukan saja negeri, kampung-kampung yang mengikut dia akan mendapat hujan, mendapat subur. Mana-mana kampung negeri yang melawan dia akan mendapat susah dan kemarau, ataupun syurga dan neraka. Neraka untuk yang melawannya, neraka untuk yang menyokongnya, syurga untuk yang menentangnya. Kata Nabi, masuk neraka dia itu syurga, masuk lari daripada syurga dia itu neraka, kata Nabi. Nabi sebut dalam ucapan-ucapan yang acak kali, sehingga pernah diriwayatkan hadis-hadis yang berkait dengan fitnah ni. Nabi berucap sehingga daripada sudah semayang subuh, berucap, sampai semayang zuhur, berhenti, Nabi berucap lagi, sampai semayang asar, Nabi berucap lagi, sampai masuk maghrib. Panjangnya ucapan. Oleh kerana panjang sangat, ada sahabat yang hafal, ada sahabat yang tak hafal. Panjang, dah kan nak ingat semua. Orang ni ingat sikit, orang ni ingat sikit, orang ni sikit. Maka ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis ni. Di antara sahabat yang paling banyak ingat ialah Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ni sahabat yang paling banyak hafal hadis-hadis yang berkait dengan al-fitan, yang berkait dengan fitnah bencana ni. Sahabat-sahabat khilaf siapa Dajjal ini. Ada mengatakan Ibnu Sayyad,
seorang Yahudi yang pernah muncul dekat dengan Madinah zaman Nabi, Ibnu Sayyad, yang bercakap benda yang bukan-bukan. Lepas tu Ibnu Sayyad ni menghilang. Kata setengah ulama, bukan Ibnu Sayyad. Dajjal ni ialah yang dijumpa oleh Tamimud Dari. Tamimud Dari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia seorang Kristen yang berlayar di laut. Berlayar di laut, dipukul ribut, kemudian kapal dia hanyut, terdampar di sebuah pula, dia naik di pula itu, dia berjumpa dengan makhluk manusia yang besar, yang menakutkan, yang dirantai. Kemudian dia tanya Tamim dan rakan-rakan dia, adakah Nabi yang dijanji yang di kalangan orang Arab sudah lahir? Mereka tak boleh jawab. Adakah Tasik Baisan? Baisan ni Tasik di Palestin, Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah sudah kering. Mereka kata belum kering, akan tiba masanya tasiknya akan kering. Adakah buah-buah tamar di lembah Bisan berbuah? Buah tamar lembah Bisan ni panjang dekat sejari. Tak sampai sejeka. Panjang dia buah tamar dia, masih berbuah, akan tiba masanya tidak berbuah lagi. Banyak soalan-soalannya. Lalu Tamimud Dari balik ke negeri dia, mendarat dengan Nabi akhir zaman, bertemu dengan Nabi SAW dan mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Dan Nabi menyampaikan ucapan, menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamimud Dari. Lalu Tamimud Dari mengata dia hanyut di sebelah barat. Nabi kata tidak, engkau hanyut di sebelah timur, dan itulah Dajjal, kata Nabi. Banyak cerita-ceritanya, oleh banyak hadis-hadis. Dan Dajjal ni banyak, sampai 230 Dajjal disebut dalam hadis pula. 230 Dajjal. Dajjal mana yang sangat bohong. Ada pun yang paling besar ni Dajjal di akhir zaman. Dajjal di akhir zaman, ulama-ulama hadis mewasiatkan, menasihatkan supaya beritahu kepada anak-anak, jadi pengetahuan kepada anak-anak kita. Jadi pengetahuan kepada anak-anak kita tentang adanya Dajjal ini, yang menjadi ujian yang sangat dahsyat di akhir zaman. Kalau tak dan dengan kita, dan dengan anak kita, dan dengan cucu kita, dengan siapa, ujian yang sangat dahsyat. Kalau terikut dengan dia akan jadi punah rana. Dan Allah Ta'ala jadikan yang bunuh Dajjal ialah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS yang diangkat oleh Allah ke langit akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal. Walaupun di sana ada ulama yang mengatakan hadis ni hadis ahad. Hadis turunnya Nabi Isa, dia kata hadis ahad. Yang kita baca pada awal tadi, hadis ahad. Di antaranya Syekh Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Abu Zahra, ulama mesti mengatakan hadis ni hadis ahad. Tetapi Syekh Anwar Al-Kawthari, seorang alim dalam ilmu hadis di India, telah membuat kajian hadis turunnya Nabi Isa adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Oleh kerana Syekh Anwar Al-Kashmiri, seorang alim dalam ilmu hadis yang mengkaji dengan mendalam, kita pakai hak dia lah, kerana dia mengkaji dalam ilmu hadis. Hadis ini hadis mutawatir. Hadis tentang nuzul Isa alaihi salam di akhir zaman. Dan di masa itu juga muncul imam, pemimpin di kalangan zuriat Nabi SAW, yang disebut oleh ulama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bukan nama dia Mahdi. Orang Melayu salah nama Mahdi. Al-Mahdi yang dapat petunjuk makna dia. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan, Nabi bersabda, Nabi kata, berlaku zaman kenabian. Zaman kenabian. Lepas zaman kenabian, hilang. Datangnya zaman khulafah Rashidun. Khilafah Rashidah. Iaitulah khalifah-khalifah yang memerintah dengan petunjuk Allah, mengikut ajaran Nabi. Lepas tu mari pula mulkan adudan, pemerintahan beraja yang menggigit, kata Nabi.
Kemudian hilang mulkan raja yang menggigit, mulkan jabrian, pemerintahan yang memaksa rakyat, sangat zalim, memaksa rakyat, memperhambakan rakyat, sangat zalim. Lepas tu akan mari khilafah ala nahjin nubuwah, kata Nabi. Akan tiba masanya pemerintahan mengikut jalan Nabi. Lepas tu Nabi diam, tak kata apa. Jadi ada ulama mengatakan sebelum berlakunya kiamat akan ada kerajaan Islam yang mengikut ajaran Nabi, akan menang sekali lagi. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis, la tuftahannal Qastantiniyyah war Rumiyah. Islam akan membuka Konstantinopel dan Rom. Konstantinopel telah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Rom belum lagi dibuka oleh Islam. Rom, pusat Christian Vatican, ada Vatican City, di situ bandar Vatican yang menjadi pusat mazhab Kristian Katolik. Itu juga akan dikuasai oleh Islam di akhir zaman. Ini belum tiba lagi. Dan Imam Mahdi ini khilaf pula. Ada kalangan-kalangan yang menggunakan akal menafikan adanya Mahdi. Tak ada Mahdi, mengarut, dia kata. Ini jangan buat main-main. Hadis Imam Mahdi ini diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat Nabi. Hadis yang sampai bermutawatir. Walaupun tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Muslim hanya menyebut, kaifa antum idza najala fiikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu ketika turunnya Ibnu Maryam, imamukum minkum, pemimpin kamu dari kalangan kamu. Nabi sebut begitu. Tapi dalam riwayat Sunan Arba'ah menyebut Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang Muhammad bin Abdullah. Di sini khilaf pula di antara Sunni dengan Syiah, Syiah dengan Syiah, Sunni dengan Sunni, khilaf. Ada orang Syiah mengatakan Imam Mahdi sudah zahir di zaman kerajaan Amawiyah ataupun Abbasiyah, Muhammad bin Abdullah yang sudah zahir ke dunia. Kemudian disembunyikan di Samarra di Iraq, duduk dalam tanah, dalam lubang, macam Ashabul Kahfi. Ini kepercayaan orang-orang Syiah yang duduk di Iran, Imamiyah, yang duduk di negeri-negeri Teluk, yang duduk di selatan Lebanon. Kepercayaan dia begitu. Di sana ada pula yang mengatakan Imam Mahdi ini duduk di Radwa. Ini mazhab Nakhawilah, orang Syiah yang duduk di Madinah. Tok pekai daging ramai di Madinah. Mazhab ni, harga beli daging, tebeng beli daging di situ. Tapi tak apalah, dia Islam. Bukannya kafir. Kepercayaan dia itu saja. Dia kata duduk di Gunung Radwa. Dia Muhammad bin Hanafiyah, anak Sayyidina Ali, bukan bersiti Fatimah. Anak daripada hamba dia, Muhammad bin Hanafiyah, yang berperang dengan Sayyidina Husain, yang ghaib dan bersembunyi di Gunung Radwa. Mengikut kepercayaan dia, dia duduk di Gunung Radwa, dijaga oleh 2 ekor singa. Hebatnya dia. Ini kepercayaan. Nak kata mengarut, ikut itulah. Bila dia lapar, air mata dia waktu tubik air sebelah, waktu tubik air madu sebelah. Tak payah cari lebah. Tubik air madu kot mata dia, tubik air. Ini kepercayaan mazhab Nakhawilah yang disebut oleh Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah dia. Ada dalam kitab ni. Bukan ada dalam kitab betul belaka. Dan di sana ada pula kata Imam Mahdi zahir tepat bagian-bagian. Di kalangan ahli sunnah pula, puak-puak tasawuf mengatakan Imam Mahdi sudah zahir tahun sekian-sekian. Ada juga. Di antaranya ia Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan Al-Yawaqid wal Jawahir. Ahli tasawuf. Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang mengarang buku Al-Yawaqid wal Jawahir, Al-Mizanul Kubra, kitab dia. Ada kitab dia mengatakan sudah zahir. Lebih kurang dengan Syiah juga. Ada juga. Dan pendapat mengatakan dia zahir macam manusia biasa. Dia akan zahir macam manusia biasa. Imam Mahdi ini akan zahir macam manusia biasa. Di akhir zaman dia menjadi pemimpin. Khilaf pula.
ada mengatakan berketurunan Sayyidina Hasan, ada mengatakan berketurunan Sayyidina Husain. Hasan Husain cucu Nabi ini khilaf. Oleh kerana Sayyidina Husain mati syahid, sayyidu syababi ahli jannah, penghulu kepada pemuda-pemuda dalam syurga, Sayyidina Husain. Maka Mahdi daripada dia, kata orang Syiah. Orang Sunni pun ada juga mengatakan demikian. Ada pula di kalangan Sunni mengatakan daripada keturunan Sayyidina Hasan, kerana Sayyidina Hasan mendamaikan di antara orang Islam yang berperang. Setelah zaman Sayyidina Ali berlakunya perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, mati Sayyidina Ali, Sayyidina Husain jadi, Sayyidina Hasan dilantik menjadi khalifah. Demi untuk mendamaikan orang Islam, Sayyidina Hasan meletakkan jawatan kepada khalifah. Kerana Nabi sebut dalam hadis, cucu aku ni Sayyidina Hasan akan mendamaikan di antara dua puak orang Islam yang berperang. Nabi sebut dalam hadis. Sayyidina Husain sayyidu syabab ahli jannah, Nabi sebut dalam hadis. Ada hadis belaka. Maka ada ulama mengatakan Imam Mahdi berketurunan Sayyidina Hasan. Akan zahir. Dan banyak ulama mengatakan akan zahir. Imam Mahdi ketika berlakunya peperangan yang besar, yang membunuh seramai-ramainya, sehingga 100 orang tinggal seorang saja. Ramainya mati peperangan itu. Di masa itu ulama mengatakan kemungkinan orang Arab sudah sedikit jumlahnya kerana berperang. Dahsyatnya peperangan itu, dan peperangan melayak sampai di Mekah. Sampai di Mekah peperangan itu. Bahkan di Mekah ni sudah berlaku peperangan zaman dulu acak kali dah. Akan berlaku balik peperangan sehingga kacau bila yang tidak ada pemimpin. Lalu mereka mencari pemimpin-pemimpin. Ditemuinya seorang pemimpin dari keturunan Nabi yang dipegang, diajak dia menjadi pemimpin, dia tak mau. Dia tak mau jadi pemimpin. Lalu dia melarikan diri ke Madinah. Lalu orang kejar dia di Madinah, tangkap dia, bawa dia mari ke Mekah dan letak di antara makam Ibrahim dan Kaabah, minta dia jadi pemimpin. Lalu dibai'ahkan oleh 313 orang, sama banyak dengan ahli Badar. Ada ulama meriwayatkan begitu. Maka akhirnya dia memimpin umat Islam, dan kemungkinan kerana ada hadis-hadis menyebut Masjid Aqsa akan dibebaskan. Dibebaskan. Mungkin Yahudi akan berkuasa lagi sebahagian Palestin, sebahagian negeri Arab. Kemudian di masa dia bersedia untuk menentang tentera Yahudi dan tentera yang bergabung dengannya, iaitulah orang-orang Kristian yang bergabung dengannya, Imam Mahdi yang nak terkepung di dalam masjid. Ada kata Masjid Dimash, ada kata Masjid Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin. Ketika dia nak sembahyang subuh, setelah azan, bilanya iqamat, semasa iqamat muncul Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan oleh Allah. Disebut dalam hadis seperti umur masa dia dinaikkan, iaitulah 30 tahun. Dalam keadaan yang masih muda, dalam keadaan rambutnya basah, yang cantik, yang segak, rambutnya menjolor ke depan. Macam orang muda-muda lah ni lah, jolor sikit ke depan rambut. Nabi ikut Nabi Isa sebab jolor sikit ke depan. Dan dia masuk ke dalam masjid. Lalu Imam Mahdi berundur. Dia masuk membawa orang-orang Kristian bersama dengan dia yang masuk Islam. Disebut dalam Quran, golongan ahli kitab akan masuk Islam bersama Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa wajib mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Isa masuk, Imam Mahdi berundur untuk beri jalan kepada Nabi Isa menjadi imam sembahyang subuh. Lalu Nabi Isa menolak Imam Mahdi menjadi imam. Takrimatan li hadhil ummah, disebut dalam hadis, kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Mahdi menjadi imam. Setelah selesai sembahyang, dibuka pintu masjid dan Dajjal datang. Demi melihat Nabi Isa alaihi salam, dia terus melarikan diri.
Kerana dia tahu bahawa dia ditentukan oleh Allah mati di tangan Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa mengejarnya sehingga sampai ke kampung Bablut. Bablut ni dekat pinggir di Bandar Tel Aviv, Bandar Israel pada hari ini. Ada dah kampung tu. Kampung tu sedia dah. Hak Nabi sebut ni, Bablut. Kampung tu. Dia akan datang ke situ dan Nabi Isa membunuh Dajjal dan berlakulah peperangan yang menghapuskan orang-orang Yahudi semuanya. Yang disebut dalam hadis yang awal tadi, berlindung di sebalik pokok melainkan pokok gharqad. Pokok gharqad ni lebih kurang serupa dengan pokok ru dan pokok Christmas. Begitulah pokoknya. Tapi daun dia agak kasar. Orang Palestin tunjuk ke saya, tanya belah mana kat pokok gharqad ni, dia tunjuk. Tunjuk nampak daun dia macam duri begitu, macam daun ru, kasar. Dan memang orang Yahudi hari ini tanam pohon tu di keliling rumah dia. Dia pun baca hadis bakal dia. Dia tanam pohon tu. Ada dalam ajaran dia macam azimat dia. Dan memang berlaku apa yang Nabi sebut ini, tanda-tandanya sudah ada. Jadi ini semua kita kena tahu. Jangan buat mudah-mudah. Zaman berlakunya fitnah dan bencana ni, giranggok ke perang sana, perang sini, perang sana, perang sini. Dengan mudah-mudah. Nabi beritahu ke sahabat dia, ada sahabat yang Nabi beritahu kalau berlaku perkara yang bencana yang punah begini, siapa mereka orang Islam bunuh orang Islam, tak tahu dah. Bercelaru sekali. Kalau mu ada pegak pedang, kata Nabi, mu ambil pedang tu, tetok di batu. Jangan tetok orang. Tetok di batu biar pedang tu jadi sumbing. Patuh. Siapa mu tak boleh bunuh orang, orang bunuh mu tak apa. Siapa begitu? Bukan mu bunuh orang, orang bunuh mu. Tak apa. Jangan mu bunuh orang. Kerana dibimangi membunuh orang Islam. Dibimangi berlakunya hadis, al-qatilu wal-maqtulu finnar. Yang membunuh dan dibunuh, dua-dua dalam neraka belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Akan berlakunya fitnah begitu. Dalam keadaan yang kita tak tahu, begini, fitnah sudah berlaku. Tanda-tanda fitnah itu sudah berlaku pada hari ini. Ikutlah hak ni berlaku dia Islam, ni berlaku dia Islam. Mengaku dia Islam, nak mendirikan kerajaan Islam. Maka begitu je tak mau masuk Islam, catah. Macam-macam. Ini semua perkara yang kita kena rujuk kepada ahli-ahli ilmu yang merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Quran dan hadis masih hadir lagi. Rujuk pada Quran dan hadis. Jadi itulah. Oleh kerana kita ini panjang cerita ni. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam.